Bawakan angka-angka supaya kita faham. Okey, saya nak bawa angka ataupun data-data penting untuk kita fahami berkenaan dengan undi pos ataupun kawasan-kawasan yang boleh dikatakan mencuri tumpuan lah pada pilihan raya kali ini. Baik, ini merupakan angka ataupun fakta penting dulu untuk anda faham. Dari jumlah pengundi biasa 20 juta, hampir 21 juta. Tetapi polis dan pasangan sekitar dalam 118,794, tentera pula 146,737. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan jumlah-jumlah undi ini, penting juga untuk kita teliti, saya nak bawakan di sini adalah dari segi jumlah ataupun kerusi-kerusi yang sebelum ini. Baik, salah satunya adalah dalam PRU 14. Ini keputusan PRU 14. Kita lihat di Tangga Batu macam bagaimana bekas pensyarah saya sebenarnya, Rusnah Aluai ini menang dengan majoriti 4,659. 32,000 undi diterimanya. Bukan lagi boleh dikatakan bukan lagi safe deposit kepada parti memerintah. Kalau kita recap balik pada 2014 adalah Kerajaan Barisan Nasional. Kerana sebelum ini kita sering bercakap bahawa tempat yang mempunyai kerusi, yang mempunyai jumlah pengundi awal ataupun tentera polis yang ramai ini sebenarnya akan memberi impak ataupun akan memberi sokongan penuh kepada kerajaan yang memerintah pada waktu itu. Nampaknya salah satu kerusi adalah Tangga Batu. Baik, saya nak ke kerusi yang saya hadir ataupun saya berada pada PRU 14 yang lalu, iaitu di Lumut, Perak. Okey, kalau kita nak lihat di Lumut pada ketika ini, sekejap ya, kita nak mencari dahulu. Okey, ini kerusi Lumut. Kerusi Lumut dimenangi oleh Hatta Ramli yang menewaskan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, yang pada ketika itu merupakan adalah Datuk Seri Dr. Zamri adalah Menteri Besar Perak. Saya berada membuat liputan di negeri Perak pada PRU 14. Walaupun menang dengan majoriti 400, tetapi Lumut yang mempunyai Navy base, kamp pengkalan tentera TLDM terbesar di Malaysia, masih lagi gagal untuk memenangkan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang hanya menerima 21,555, 400 majoriti sahaja. Ini realiti apa yang berlaku di Lumut. Baik, saya nak bawakan satu lagi kerusi menarik di tengah Kuala Lumpur. Antaranya adalah kalau kita nak teliti di sini seperti Setiawangsa. Nik Nazmi menang di Setiawangsa pada PRU 14 dengan majoriti 14,372. Menewaskan Zul Hasnan Rafiq sekitar 20,000 undi dan satu lagi calon lain daripada PAS, Ubaid Abdul Akla, dengan yang hanya menerima 6,000 undi. Bagaimana kita nak meneliti kerusi-kerusi ini? Kerana dinamikanya cukup luas. Bukan lagi safe deposit seperti saya katakan tadi. Jadi macam mana kita nak meneliti angka dan juga kerusi-kerusi ini yang akan memberi impak yang cukup besar dalam pengundian pada kali ini, Najib. Okey, itu yang paling penting, Haris, untuk kita melihat. Kita nak bawakan pakar kita supaya kita faham apakah keadaannya di situ dan juga kerusi-kerusi yang Haris sebutkan, adakah ini bukan fixed deposit lagi untuk Barisan Nasional ataupun parti-parti yang bertanding yang lain yang menang sebelum ini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Morgan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia pada ketika ini. Prof, bagaimana kita melihat kerusi-kerusi panas yang kalau sifatkan melibatkan pasukan tentera, polis dan sebagainya ini? Adakah ada angin perubahan yang boleh kita saksikan pada PRU pada kali ini? Bagaimana untuk kita membaca pola pengundian pada kali ini? Kerana kalau kita melihat seperti yang Haris sebutkan tadi, ada kerusi di Lumut itu hanya 400 sahaja bezanya sebelum ini. Kali ini bagaimana bacaan Prof sendiri? Ya, kalau kita lihat daripada keputusan sebelum ini, sudah pastilah ramai bertanggapan seolah-olah pengundi awal, khususnya dalam kalangan anggota tentera dan polis, akan berpihak kepada pemerintah hari ini. Tetapi trend pola pengundian, gelagat pola pengundian dalam kalangan mereka sudah berubah. Kita tidak boleh menyangka ataupun kita tidak boleh meramalkan di manakah aliran sokongan mereka, tetapi trend itu boleh kita baca khususnya di beberapa kerusi panas termasuk yang telah pun dinyatakan tadi. Kalau kita tengok khususnya di Tasik Belugor misalnya, di situ majoriti yang telah dimenangi oleh calon sebelum ini, Syabuddin, adalah 81. Undi rosak 689. Tetapi di situ kita lihat dalam kalangan tentera ada sekitar 2,485 dan polis 122. Barangkali itu juga telah mempengaruhi trend yang boleh kita lihat di Tasik Belugor. Begitu juga di Lumut. Di Lumut,
Navy base yang dikatakan menjadi satu pengkalan besar kepada tentera laut, di mana majoriti yang telah dimenangi oleh YB Hatta Ramli sebelum ini hanyalah sekitar 400. Tapi kalau kita lihat pada jumlah secara keseluruhan dalam kalangan tentera, di mana di situ dikatakan 8,399, polis dalam sekitar 520, menunjukkan barangkali ada trend aliran yang tidak lagi berpihak kepada apa yang kerap dinyatakan seolah-olah akan berpihak kepada kerajaan hari ini. Saya rasakan jika dibaca kepada aliran trend tersebut, itu tidak boleh lagi dilakukan andaian sebagaimana sebelum 2018. Jadi bagi saya, kalau kita perhatikan di Tasik Rugo, Lumo, begitu juga kalau kita lihat di Tampin misalnya, majoriti yang telah dimenangi oleh calon di situ adalah sekitar 1,002 undi. Dan di Tampin, kalau kita perhatikan jumlah anggota tentera adalah 4,828 dan polis sekitar 392. Itu barangkali juga telah mempengaruhi trend tersebut. Begitu juga kalau kita ambil di Setiawangsa sebagaimana yang dikatakan tadi, majoriti yang telah dimenangi agak besar. Dan di sini kelompoknya adalah sekitar 9,365 dalam kalangan tentera dan 2,750 dalam kalangan polis. Jadi bagi saya itu penting untuk dilihat. Alirannya tidak semestinya bersama dengan sebagaimana tafsiran yang dibuat sebelum ini seolah-olah akan berpihak kepada kerajaan hari ini. Kerusi-kerusi panas melibatkan terutamanya kerusi pengundi tentera dan juga polis ini. Bagaimana kita ingin meneliti berkenaan dengan dari segi pola pengundian itu? Adakah ianya untuk PRU kali ini ianya akan memberi satu definisi yang berbeza terhadap kalau sebagai contoh penjawat awam itu membawa trend penjawat awam? Kerana kalau kita imbas sebelum pilihan raya sebelum ini, apabila kita bercakap berkenaan dengan undi awal ini, wujud satu sentimen menyatakan bahawa kalau pegawai ataupun anggota polis tentera ini tidak mengundi kepada kerajaan yang mentadbir, akan dipanggil, akan dikenakan tindakan tata tertib, sehingga satu tahap begitu sentimennya. Kita tidak berada di dalam sistem itu, tetapi itulah yang digembar-gemburkan. Pandangan Prof melihat kepada perkara ini. Kalau kita perhatikan memang banyak andaian dibuat, antaranya seolah-olah penjawat awam perlu menyokong kepada kerajaan hari ini. Ada juga yang bertanggapan seolah-olah nombor siri itu akan diketahui apabila memangkah. Begitu juga ada pula yang menyatakan kertas undi itu akan dipangkah oleh orang lain, bukannya mereka. Tapi ini merupakan antara andaian yang dilakukan sebelum ini. Tapi berdasarkan kepada telitian, berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib, ianya tidak berlaku sedemikian rupa. Walaupun ramai bertanggapan seolah-olah penjawat awam, termasuklah dalam kalangan pengundi awal, tentera maupun polis, dikatakan akan berpihak kepada kerajaan hari ini. Kita boleh jadikan rujukan kepada pilihan raya negeri Melaka misalnya, di kawasan Dewan Undangan Negeri Sungai Udang. Bagaimana 17 daripada 18 PDM tidak berpihak kepada Kerajaan Barisan Nasional dan kerusi itu telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional. Bermakna trend seperti itu sudah tidak lagi wujud. Bermakna dalam kalangan pengundi awal ini, mereka juga mempunyai keyakinan, kepercayaan daripada pengamatan dan juga penelitian yang mereka lakukan supaya tidak terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang seolah-olah membelakangkan integriti yang ada pada diri mereka. Saya percaya dalam konteks ini sudah pastilah penjawat awam juga akan membuat tafsiran tertentu secara rasional, praktikal dan trend itu barangkali boleh juga dilihat berdasarkan kepada kedudukan semasa, bagaimana mereka sendiri mempunyai literasi politik mereka tersendiri, walaupun terikat dengan perjawatan mereka, tapi itu tidak bermakna mereka berkompromi dengan hak dan juga tanggungjawab sebagaimana yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Prof, bagaimana untuk kita melihat
kalau kita melihat sentimen pengundi untuk PIU ke-15 ini, kos sara hidup adalah keutamaan yang dilihat. Bagi pasukan-pasukan pengundi awal ini, tentera, polis dan sebagainya, apa isu yang membelenggu mereka? Kerana isu kos sara hidup ini isu sejagat. Semua orang, tidak kira pangkat ataupun pekerjaan mereka, mengundi awal ataupun tidak, merasakan bebanan kos sara hidup itu. Itu satu. Kedua, mungkin ada kos terpencil yang hanya dihadapi oleh pasukan tentera ataupun pasukan polis sahaja. Bagaimana untuk membaca isu-isu ini? Mungkinkah akan mencorak fahaman dan juga pola pengundian mereka pada kali ini, Prof? Ya, secara umumnya kita tahu, walau siapa pengundi pun, ada 3 isu utama yang kerap dilihat di dalam kajian sikap dan itu juga digeneralisasikan daripada apa yang telah dilakukan oleh pelbagai organisasi pertubuhan, khususnya ke atas kos sara hidup, ke atas ekonomi dan juga ke atas soal integriti politik. 3 ini mendasari keutamaan dalam kalangan pengundi bagi anggota polis maupun tentera. Saya percaya yang diutamakan adalah soal kebajikan, soal bagaimana masa depan mereka selepas bersara juga harus diambil kira dan bagaimana perancangan ke atas keselesaan infrastruktur kemudahan yang disediakan kepada mereka kerana kebanyakan mereka tinggal di dalam kawasan setempat. Di kawasan isu lokaliti diberikan keutamaan daripada isu nasional dan bagaimana isu lokaliti itu juga sebenarnya mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi pola pengundian mereka. Jadi bagi saya melihat dalam kalangan pengundi awal, khususnya dalam kalangan tentera dan polis, yang akan diberikan keutamaan adalah pihak manakah yang sebenarnya mampu untuk menjamin masa depan selepas persaraan. Yang kedua, soal kebajikan. Yang ketiga adalah soal kemudahan fasiliti dan juga infrastruktur yang disediakan di kawasan setempat. Bermakna kepentingan yang ditunjukkan oleh mana-mana blok parti gabungan sudah pasti akan diberikan sokongan. Apatah lagi, keempat-empat blok parti gabungan yang wujud hari ini pernah mentadbir urus kerajaan, baik Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Gerakan Tanah Air yang menggunakan logo pejuang. Saya percaya keempat-empat itu sudah diberi peluang untuk mentadbir dan juga mereka pernah berada dalam kerajaan sebahagiannya. Maka anggota tentera, polis boleh membuat penelitian dan juga perincian dalam menggarap apakah isu sebenar yang dekat kepada mereka. Jadi bagi saya, walaupun secara umum wujud isu kos sara hidup itu juga membelenggu mereka kerana mereka juga mempunyai anak, isu pendidikan, isu pengangguran, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi yang diberikan keutamaan adalah isu setempat di dalam persekitaran mereka yang saya rasakan itu juga menjadi salah satu tunjang utama dalam kita melihat seperti indikator ataupun penanda arah kepada pola pengundian mereka. Ya. Okey, baik. Itu dia pandangan daripada Prof. Siva Murugan Pandian. Mungkin berbaki, kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi. Sedikit saja lagi, Prof. Melihat ke hadapan, secara keseluruhan lah, ini bukan setakat kita nak bercakap berkenaan dengan undi awal sahaja, tetapi berbaki kurang lagi dalam 4 hari ini untuk tempoh berkempen sebelum hari pengundian. Naratif yang dibawa parti-parti politik, bagaimana rentaknya untuk dilihat yang boleh kita jangkakan berbaki dalam 4 hari ini, Prof, secara ringkas dalam 2 minit ini? Ya, bagi saya, baki yang tinggal ini adalah usaha untuk melakukan pecutan terakhir. Mereka akan cuba mendekati pengundi tega dan juga kelabu serta pengundi hitam akan dibelakangkan. Apakah calon parti ataupun calon Perdana Menteri juga sudah mula mendapat ruang di dalam pola gelagat pengundian kali ini. Tetapi disebabkan oleh pemecahan kepada beberapa penjuru, sudah pasti kita mahu tak mahu perlu ikat kepada pola pengundian berdasarkan kepada etnik, intra-etnik, interetnik. Itu juga sudah mula memuncak di dalam pola pengundian, khususnya di dalam kalangan pengundi luar bandar. Kita tahu trend bandar, luar bandar, sepadan bandar berbeza. Dan akhirnya pecutan terakhir ini sudah pasti akan memastikan ratusan keluar mengundi dalam kalangan pengundi tega itu dapat dipertingkatkan supaya itu akan menyebelahi sesuatu blok parti gabungan. Sehingga hari ini tidak ada pihak yang berani menyatakan bahawa mereka mendahului mana-mana blok lain kerana hampir sama kedudukannya, tetapi ada trend yang akan kita nampak dalam sekitar 48 jam sebelum 19 November nanti. Dan saya rasa
itu akan memberikan satu indikator, mesej ataupun isyarat yang jelas kepada siapa yang bakal menjadi pemenang dan juga membentuk kerajaan nanti. Walaupun kita harap semua pengundi akan keluar menjalankan tanggungjawab mereka, baik pengundi awal ataupun mana-mana pengundi sekalipun, supaya itu memberikan tafsiran ke atas mandat yang bakal kita berikan kepada kerajaan yang mahu dibentuk pada 20 November 2022.